Fendi, boleh dengar Fendi? Dengar. Amirul, dengar Amirul. Baiklah, saya rasa dah ramai masuk kan. Ataupun kita tunggu kejap lagi dalam 2 minit bagi menantikan rakan-rakan lain yang under proses nak masuk katnya ni. Section 10 baru Section 1 4 SPPJ baru 6 orang daripada 10. Section 2 tahun 3 SPPJ daripada 6 orang baru 4 orang dah masuk. Ingatkan kawan-kawan yang belum masuk lagi. Baru 12 orang, ada 18 sebenarnya. Dan saya perhatikan Section 1 SHPE tahun 3 SHPJ daripada 2 orang, 2 tak masuk lagi. Okey, jangan salah section tengok dekat tu saya sengaja letak tu. Ada apa tu tanda tu iaitu SPPE 3212 Section 01 tempat SPPJ. SPPE 3212 Section 2 itu adalah 3 SPPJ dan SHPE 3212 Section 01 ke SHPJ atau 2 SHPJ. So buat masa ni okey, section bagus. Section 2 3 SPPJ dah semua dah masuk dah. Section 1 tahun 4 SPPJ lagi 3 orang belum masuk. Baiklah, saya tak boleh tunggu ni. Saya teruskan. Sebelum tu marilah kita sama-sama mulakan
kelas kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab lah bagi Muslim, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik, alhamdulillah, hari ini merupakan minggu yang ketiga lah kita, minggu ketiga, 2 November, uh, bulan baharu tahun 2020, dan insya-Allah hampir kita ke penghujung tahun 2021 dan akan masuk ke 2022, dan hari esok semua maklum kan, cuti seluruh uh, UTM lah, saya tak berani cakap seluruh Malaysia, UTM esok cuti, Peling pun dah keluar. Maklumkan esok adalah cuti, cuti umum, dan bersambung sehingga hari Ahad 7 hari bulan, kalau saya tak silap, dan 8 hari bulan kita akan mulalah balik kuliah semula lah. Namun itu ada juga kelas-kelas yang dijalankan pada hari esok, yang mendapat perkenan ataupun mendapat kelulusan daripada pejabat TNCA. Ada kelas-kelas yang terus lakukan kelas, tak mengapa. Kemudian juga ada juga yang 7 hari bulan pun dah mula kelas lah kan, sebab kita pun agak terhad sini masa kita. So untuk kelas yang ini 3212 ini minggu yang ketiga. Pada minggu lalu telah pun saya terangkan mengenai sedikit mengenai soal khusus dan juga alternatif penilaian lah. Salah satu penilaian yang dilakukan iaitu melalui tugasan tulisan, bahan ataupun modul pembelajaran, ataupun modul pengajaran, untuk tajuk yang telah diberi. Saya harap begitu progres, dan harapannya sebelum 11 bulan tu semuanya dah siap lah, dah hantar awal pun lagi baguslah, lagi moleklah. Okey, sebab bahan-bahan itu juga kita akan gunakan nanti. Kita akan sharekan bersama supaya nanti anda boleh gunakan juga untuk tujuan PNP, esok-esok kalau ke sekolah mengajar ataupun yang bakal menjadi latihan mengajar, adalah bahan-bahan untuk digunakan untuk pengajaran kelas yang berbentuk teori, yang teori yang mana ianya sesuai digunakan untuk nanti pula untuk penggunaan kelas-kelas SKM lah, ataupun di DKM. Okey, baik, saya tak nak melengah masa lagi. So tajuk hari ini sebagaimana dalam perancangan ataupun dalam kita punya course information, ataupun maklumat khusus yang saya edarkan ataupun saya kongsikan di e-learning masing-masing. Pastikan sentiasa melihat e-learning tu, tengok pada e-learning tu, uh, mengenai bahan-bahan baru mungkin akan di-share, yang akan dikongsikan nanti, termasuk rakaman-rakaman pengajaran kelas ni akan dikongsikan, bukan untuk mereka-mereka yang tak hadir, tapi untuk mereka-mereka yang hadir mungkin nak revise balik tengok apa yang telah dikatakan, dibincangkan semasa dalam kelas pengajaran. Okey, ada apa-apa persoalan isu yang nak dibangkitkan sebelum saya mulakan? Silakan. Kalau nak on video masing-masing pun silakan. Saya amat alu-alukan. Kerana nak onkan video, silakan. Okay. Jika tiada, saya senyap ni macam tak ada lah kot, so tapi tak elok juga kalau senyap, kau boleh bersuara lah. Cakap tak ada ke, whatever lah, at least saya tahulah. Saya tak bercakap sorang-sorang ni, Okey, saya pergi kepada topik hari ni, iaitu lebih iaitu membicarakan mengenai apa ni, sains, sains, apa sains, tanda, sains dengan term lah, term and sign in welding lah, istilah dan juga tanda, istilah dan tanda, tanda kimpal, so kalau kita perhatikan, kimpal ni sama juga dengan kerja-kerja, kerja-kerja proses pembuatan yang lain di industri. Siapa-siapa yang pernah bekerja di industri mungkin, pada saya ingat, mungkin ada pengalaman macam ni, yang sama ada yang bekerja di bahagian production, quality assurance dan sebagainya. Mungkin ada. So, uh, the way of macam mana designer atau engineer, dia communicate dengan apa ni, operator, ataupun bukan mesin operator tu, operator ni iaitu technician yang mengendalikan mesin, melaraskan,
settingkan dan sebagainya. Bagaimana dia communicate, dia bukan adalah bukan langsung tak ada communicate secara verbal lah, adalah juga kan tapi tak segitu banyak lah more on communicate secara bertulis ataupun illustrate lah, iaitu of course lah dalam engineering dalam bentuk working drawing ataupun dalam bentuk apa ni work instruction uh, dan pastinya di antara konten kandungan cara persembahan apa ni arahan-arahan kerja tu ataupun information mengenai apakah proses-proses ataupun cara nak menghasilkan sesuatu produk itu dan itulah digunakan berbentuk ilustrasi lah gambar, grafik, simbol dan proses pembuatan biasa pakai working drawing lah working drawing pada jurutera yang design kepada mereka yang berada di foundry tu di kilang tu ataupun di industri di bahagian pembuatan tu. So yang maknanya yang designer tu mesti pandai melukis ataupun apa tu communicate melalui ilustrasi illustration cara drawing technical drawing yang bahagian pembuatan tu mesti pun pandai membaca lah memahami. So tidak kira juga dalam timpalan juga cara kita communicate iaitu daripada jurutera kepada pengimpal welder adalah melalui secara grafik secara grafik bukan gambar tapi more on drawing lah lukisan tanda-tanda ataupun sign dan juga melalui simbol-simbol tertentu lah yang mana kedua-duanya kena faham lah sebab tu perlunya adanya topik inilah untuk kita gunakan dalam timpalan macam mana nak communicate. Okey. So kalau saya nak imbas balik saya rasa you all pun sama ada telah pelajari secara formal ataupun tak formal. Pertama mereka yang telah mengajar kan yang mengajar timpalan kan automatik terpaksa belajar masa tu. Belum masuk lagi ni timpalan kan. Masuklah kelas saya kejap masuklah kelas asas timpalan dongeng kan tapi agak short sikit masanya kan tak sepenuhnya. Tapi sempatlah belajar bila nak mengajar kat sekolah tu terpaksa belajar akhirnya pandailah Okey, cuba kita lihat kita ulang kaji sikit. Kimpal-kimpal asas. Saya sebut ni semua sambungan yang digunakan dalam kimpalan menggunakan satu daripada dua jenis kimpal ini. Apa dia? Cuba sebut. Ni dah sekolah ni. Dah belajar dulu lah ni. Okey. Dah mengajar pun kan? Cuba sebut. Sila. Sila nyatakan. Ataupun sila sebut. Apakah dua jenis kimpal asas ni? Ataupun dua sambungan yang digunakan. Sambungan sisi. Sambungan apa? Sisi? Sisi ya. Sisi, okey. Good. Lagi? T-join. Ada kata sisi dan juga T-join. Bagus. Siapa saya dah dapat nama ni? Nama siapa yang tu? Syahrir doktor. Siapa? Syahrir. Oh, Syaril. Bagus Syaril. Okey, good. Sisi dan juga tadi apa T apa? T-join T-join. Okey. Ada jawapan lain daripada rakan-rakan lain? Ni Cikgu Molly. Sambungan temu doktor. Sambungan temu siapa sebut tu saya tak nampak nama tak keluar pula tu. Nabil Syafiqah. Syafiqah. Okey, sambungan temu satunya sambungan temu. That's good. Satu lagi. Sambungan lekap. Sambungan lekap ada yang sebut sambungan lekap. Ada yang lain-lain lagi? Ni kita revise baliklah ulang kaji semula sikit kan. Yang Ya, groove macam ni. dengan fillet. Apa dia? Jadi fillet dengan Groove. groove dengan fillet. Pun betul je. Okey, good lah. Okey, terima kasih yang menjawab tu. Bagus, that's good. Ni ulang kaji lah, bukan ilmu baru ulang kaji ya. So
betul lah yang disebut itu, iaitu dia ada dia kena temu jenis yang asas ni, yang asas tau. Dia banyak sambungan tapi ini yang asas. Dan yang kedua adalah ni apa ni, kita panggil kambi. Dua jenis kimpal ni, ini yang paling asas ada dua jenis kimpal yang paling asas. Maksudnya yang temu ni saya lihat bentuk sambungan dia, tapi jenis kimpal yang digunakan. Jenis kimpal tu ada dua pada asasnya, iaitu satu yang temu ni merujuk kepada, kalau kita lihat pada apa ni, kepingan logam tu yang disusun sama rata, kemudian dia ada jarak sikit, maknanya antara jarak tu dia panggil sebagai apa, rongga kan ataupun ruang lah. Ruang tu yang nak diliputi dengan apa tu, logam kimpal. Atau dalam istilah lain seperti tadi Ranjini sebut apa, groove kan, istilah rongga tu, groove, groove. Dan ini ada kaitan nanti dengan apa, dengan perwakilan ataupun simbol-simbol ataupun singkatan yang digunakan nanti dalam kimpal lah, dia panggil groove. Kemudian yang kedua sebelah tu memang bentuk sambungan dia adalah sambungan apa, T-joint, sambungan T, tapi kimpal dia adalah kimpal kambi lah, kambi ataupun fillet lah, istilahnya fillet. Dia tidak melibatkan apa ni, ruang-ruang yang terbuka seperti macam yang temu dia, ada ruang-ruang terbuka, iaitu pada groove ni yang tiada. Cuma kita penuhi apa ni, sambungan itu dengan bentuk kambi lah, kambi tu. So asasnya begini, dia ada dua yang kita pelajari dulu. Dan kita lihat pula dari segi kimpal temu ni, dan kimpal temu ni biasanya kita kimpal pada salah satu permukaan saja. Dan kalau bila kita kimpal satu permukaan, dia jadi macam bawah gambar ni. Maknanya dua kepingan logam itu disusun rata bersama. Di antara kedua ni tentunya ada rongga, mana rongga bentuk apa ni, rectangle ataupun bentuk V dan macam-macam lagi banyak bentuknya yang ada nanti kita dah belajar juga. Dia kata bentuk J lah, U, macam-macam lagi lah bentuk dia. So bila kita kimpal temu ni, salah satu permukaan saja, maka kita akan terhasil daripada kerja kimpalan tu dua hilir. Hilir tu merujuk pada yang di bahagian atas ni. Kalau lihat di sini, dengan baja tu dua hilir tu. Perhatikan ada dua hilir, dan kemudian ada satu muka kimpal, satu muka kimpal yang terkeluar tu, terkeluar sedikit daripada permukaan kimpal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kimpal temu yang dikimpal pada kedua permukaan, maksudnya di bahagian atas dan bahagian bawah. Dia ada rongga, bawah pun ada rongga, dikimpal kedua-duanya, maka automatik dia akan mempunyai 4 hilir, bila mana yang ditunjukkan gambar ajar. Kemudian dia ada 2 muka kimpal, satu muka kimpal di bahagian atas dan satu lagi muka kimpal di bahagian bawah. Dan kalau perhatikan yang ketiga ni, kita kerat spesimen kimpalan yang ada tu, maka kita akan dapat bentuk macam inilah. Ambil contoh yang atas tu, yang apa, yang pertama yang kimpal temu yang dikimpal pada salah satu permukaan tu, kita kerat permukaan tu, maka kita kilatkan, kita punahkan, dan bila kita tadi tengok dalam mikroskop, maka kita akan dapat bentuk inilah. Inilah bahagian-bahagian apa ni, kalau kita lihat hasil kimpalan tu, lazimnya dia ada beberapa bahagian utama. Yang pertama dia ada zon terbaja lah. Zon terbaja ni adalah zon di antara apa ni, logam asas yang terkena kesan kepanasan, ataupun kesan haba, bahagian logam asas yang terkena kesan haba. Kita dulu belajar dalam apa, dalam apa tu saya ingat, dalam sains bahan kot, ataupun bahan kejuruteraan ke sains bahan kan, material science, tentang proses-proses apa ni, pembajaan pada logam kan, antara lain untuk merubah struktur karbon dalam dia kan, sama ada nak mengurangkan karbon ke, nak menambahkan karbon ke, supaya dia menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, ataupun dia lebih apa, elastik, dan sebagainya. So sama juga dalam konteks ni, itulah kita gunakan pengetahuan tu dalam sains bahan tu.
So bila logam asas tu terkena haba hasil daripada leburan logam timpal di sebelah dia, maka bahagian yang ke depan sana tu dia akan jadi zon terbaja lah, zon terbaja. Ada perubahan-perubahan molekul dan struktur dia kat situ. Kemudian di bahagian tengah-tengah tu yang dinamakan dengan logam timpal lah. Itu hasilnya logam timpal tu mengeras dia jadi kumai tu lah. Itu panggil logam timpal. Yang mana logam timpal tu sepenuhnya ianya adalah daripada logam pengisi daripada elektron ataupun logam pengisi logam timpal lah. Rod welding rod lah. Kalau kita pakai TAG dia ada keluar filler daripada filler rod tu. So yang ini adalah tanda-tanda logam timpal. Sementara kalau kita perhatikan antara hujung zon terbaja kiri dan kanan itu dikenali sebagai zon timpal. Zon timpal. Yang selebihnya itu bukan, yang selebihnya itu adalah bahagian logam asas. Logam asas yang mungkin tidak terkena yang tidak terkesan daripada pemanasan yang tak sampai kesan pemanasan tu. Sementara di bahagian bawah itu lazim kita rujuk kepada penusukan lah, penusukan, penetration. Penetration ni dia elok, bagus. Kalau dia tembus tu maknanya dia dapat mengikat kedua-dua logam dengan jayanya lah, dengan penuh. So bahagian bawah yang keluar tu sebagai akar, akar timpal. Ini struktur yang asas. Ini bukan saya nak beri yang baru, tapi ini kita buat ulang kaji sedikit lah, yang kita telah pelajari dahulu. Kemudian dalam timpal kambi tu ataupun yang tadi disebut tadi kawan kita kata apa tu fillet tu, biasa timpal kambi samalah lebih kurang dia mempunyai dua hilir, sama macam tadi yang temu tu dia mempunyai dua hilir dan juga satu muka timpal. Dan dia ada satu akar timpal. Supalah tu. Bagaimana yang terpamer dalam gambar tu hilir dia satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Sementara di tengah-tengah itu yang membentuk kita punya kumai itu adalah muka timpal. Dan perhatikan di bawah hilir itu pertemuan antara hilir hujung tu dipanggil sebagai akar lah, akar. Sementara bahagian yang terkena kesan haba logam timpal disebut sebagai zon terbaja. Begitu juga kalau ini salah ijan. Struktur keratan timpal mempunyai zon logam asas, zon terbaja dan juga zon logam timpal lah. So seperti macam dalam gambar tadi. So kita perhatikan di situ zon timpal tu again sama macam konsep yang tadi, iaitu di antara antara zon hujung dua zon terbaja. Itu dipanggil zon timpal. Sementara di tengah-tengah itu yang membentuk kumai disebut sebagai logam timpal. Okey. Ini keratan timpal kambi. Lebih kurang sama dia punya konsep yang digunakan dalam timpal temu tu. Dan ciri-ciri timpal kambi yang dikendaki, yang baiklah, yang elok, yang baik, yang perlu dihasilkan, mestilah mempunyai perkara-perkara ini. Kalau kita perhatikan pada rajah itu, antara dua tu, saya keluar, hilang pula. Okey. Okey, yang ini dipanggil sebagai permukaan cengkung lah. Bentuk dia bentuk batas dan kita perhatikan antara permukaan paling atas cengkung ni kepada permukaan di mana dia dengan join antara dua logam tu, ni panggil sebagai tebal kerongkong lah. Ni istilah tak pakai tebal kerongkong. Bukan dalam mulut manusia je ada kerongkong. Timpal pun istilah kerongkong lah. Ini tebal kerongkong. Sementara kalau kita lihat di sebelah lagi tu, ini kalau yang dia membentuk cembung macam ni. Yang kalau merah ni dia bentuk cembung. Cembung. Yang cembung ni bahagian yang paling rendah pada cembung ni ke bahagian pertemuan antara dua logam ni, ini sebagai juga tebal kerongkong. Nama istilahnya kerongkong. Dua-dua sama, istilahnya sama kerongkong. Memang ada yang timpal dia cembung, ada yang dia melengkung, ada yang mencengkung, ada yang mencembung atas
faktor-faktor tertentu lah. Umpamanya dari segi aliran arus elektrik kan, kekuatan kekuatan arus elektrik dan sebagainya. Kemudian lihat pula di bahagian bahagian color warna apa dia pakai ni. Warna biru ni antara tinggi ni hinggalah kepada tapak mendata ni, ini dipanggil sebagai kaki dia lah, kaki menegak, jarak kaki menegak, panjang kaki menegak. Kemudian kalau perhatikan pula daripada, saya nak hilangkan ni, daripada bahagian ini panggil sebagai, macam mana saya nak tanda ni? Daripada ini ke sini, ini dipanggil sebagai panjang kaki mendata. Panjang kaki mendata itu istilah-istilah yang kita akan sering gunakan. Dan kalau kita perhatikan pula pada bahagian yang ini, daripada akar dia kan, ujung akar tu, yang bahagian ujung akar, bukan bahagian terbaju, bahagian akar tu, sehingga yang tegak pada pinggir tepi logam yang menegak ni, ini disebut sebagai tebal gabungan yang cukup. Begitu juga kalau lihat di bahagian bawah ni, daripada penghujung akar kimpal ni hingga kepada ketebalan logam asas yang mendatar ni disebut sebagai tebal gabungan yang cukup. Ini istilah-istilah yang sering digunakan lah, digunakan. Okey, ini kimpal kambi. Kita lihat pula seterusnya, ini masih lagi kita ulang kaji yang lepas, yang dulu ni. Jadi jenis sambungan, lazimnya ada 5 lah kan. 5 jenis sambungan, iaitu sambungan temu, sambungan corner, apa dalam bahasa Melayu? Corner Apa istilah bahasa Melajunya corner? Penjuru. Penjuru. Okay, good. Penjuru. Sambungan penjuru. Ada yang panggil edge, hujung Hujung ke apa? Bucu. Bucu bagaimana bucu pun boleh juga lah istilah tu. Kemudian kita ada juga sambungan jenis lekap lah. Lap joint tu adalah lekap. Dan T-joint tu adalah sambungan T. Ada juga orang suka pakai istilah kambi, sambungan kambi. Pun boleh juga lah istilah tu boleh pakai. Dan akhir sekali disebut sebagai sambungan HD tepian. Biasanya logam nipis kita nak kukuhkan dia, kita tebalkan, begitu cantumkan dia, lalu kita kimpal hujung dia tu. Itu sebagai sambungan tepian lah ataupun edge joint. Ini kita ulang kaji sikit lepas. Nanti baru kita masuk kepada dia punya istilah dan tanda-tanda. Kemudian satu jenis sambungan boleh diperbuat dengan kimpal-kimpal yang berlainan. Contohnya, ini apa maksudnya? Satu jenis sambungan, umpamanya katalah sambungan tadi yang kita pakai, salah satunya sambungan T lah, sambungan T itu. Boleh diperbuat dengan kimpal-kimpal yang berlainan. Contohnya dengan panjang ni lah. Kita lihat yang pertama ni. Yang nombor 1 ni. Jenis sambungan adalah sambungan apa ni? Apa jenis sambungan dia? Sambungan bucu. Sambungan bucu. Dia kata sambungan bucu. Selain daripada itu? Apa dia? Apa Nabila? Saya tak Sama juga? cakap, Doktor. Oh, dah cakap. Okay. Cuba cakap sekarang. Sambungan apa? Penjuru. Penjuru. Ada kata bucu, penjuru. Boleh tak kita kata ini sebagai sambungan
T. Apa tidur tepeti? Nombor satu ni boleh tak kita pakai sambungan T. T Oh, join. tea. Boleh. Boleh kan? Okey. So yang ini kita boleh panggil sebagai sambungan T join lah kan. Kalau kita penjuru dia terkeluar sikit tau. Yang bahagian mendatar tu dia keluar ke atas sikit. Itu dia nampak penjuru lah. Kalau macam begini dia adalah sambungan T. Walaupun dia tak berada di tengah. Daripada di pinggir tu pun disebut sebagai sambungan T. Dan untuk jenis ni, jenis kimpal dia bukan kimpal T. Dia boleh gunakan kimpal temu. Sebab apa? Diperhatikan pada bahagian logam ni, bahagian logam yang mendatar tu, kita perhatikan dianya berbentuk macam mana lukis line ni. Line pun tak boleh lukis. Okey. Sending nampak? Baca tak sending? Maknanya asalnya dia ada rongga kan logam ni. Ini bentuk asal dia lah. Dia ada rongga tepi ni. Diisi dengan logam kimpal. Mana ada groove, ada rongga, ada groove tu. So bila dikimpal begini, maka ini dipanggil sebagai kimpal temu. Kimpal temu. Tapi dia punya sambungan adalah masih lagi kita T join, atau sambungan T. Itu masuk ayat atas tu. Satu jenis sambungan boleh diperbuat dengan kimpal-kimpal yang berlainan. Lihat pada yang kedua pula yang bawah ni, yang kedua ni. Nombor 2 ni. Yang ni. Juga merupakan kimpal T, kimpal T, dan juga dia ada groove pada salah satu logam, kepingan logam tu, iaitu yang mendatar. Dan dia dikimpal pada bahagian atas dia tu kita panggil sebagai kimpal temu, sama macam yang pertama. Sementara lihat pada bahagian bawah, yang kali hijau ni, yang kali hijau ni, yang bawah tu, itu dipanggil sebagai kimpal kambi. Fillet lah. Kimpal kambi, fillet. So, boleh guna kimpal-kimpal yang berlainan. Ini masuk ayat yang sebutkan. Begitu juga pada rajah yang ketiga. Yang ini baru kita sebut sebagai sambungan apa? Syaril? Yang mana tu? Yang nombor 3 ni. Penjuru. Nombor 3 ni. Sambungan. Yes. Ini baru penjuru. Ini sambungan dia penjuru. Tapi kimpal dia jenis Kambi. Yes, ini sebagai kimpal kambi lah. Fillet lah. Fillet F. Fillet. Panggil fillet. Okey. Asal yang sini. Next, kita lihat pula kepada yang berikut ni. Ini jenis-jenis sambungan yang lazim dia lihat. Tadi yang asas ni kena yang lazim. Untuk sambungan, jenis sambungan penjuru, dia ada kambi tunggal. Jenis kimpal dia, kambi tunggal. Kemudian dia ada kambi ganda dua. Kita tengok contoh gambar dia. Ini kalau ni sambungan penjuru, tapi jenis kimpal lah kambi tunggal. Single fillet lah. Dan juga begini. Ini sebagai kambi tunggal. Dia tak isi yang rongga yang bawah tu, penjuru tu. Yang bahagian atas tu pun ada juga. Dan kalau kita buat, ini latihan amali yang buat masa asas kimpalan tu hari. T ni. Buat dua bahagian. Ini sambungan penjuru boleh sebut juga. Penjuru. Tapi jenis kimpal adalah kambi ganda dua. Saya tak tahu istilah bahasa Inggeris apa. Apa tu double fillet lah. Double fillet. Kemudian lihat pada yang jenis sambungan berikutnya, iaitu sambungan tepian. Jenis kimpal pinggir. Begini. Ini sambungan tepian ataupun disebut edge joint kan? Edge joint. Kemudian dia kimpal pinggir. Maknanya edge well lah. Dia kimpal bahagian atas tu je dua. Ini lazim untuk memperkuatkan logam lah biasanya kan, kita doublekan nak kukuhkan dia lagi.
Kemudian jenis sambungan yang berikutnya adalah sambungan lekap. Ah, ada jenis kimpal kambi tunggal. Macam mana gambar tu, dia kimpal pada satu bahagian. Ni yang kita buat kimpal gas dulu. Kimpal gas tu, kalau satu bahagian dia boleh pakai kambi tunggal. Kemudian ada juga jenis sambungan lekap yang gunakan jenis kimpalan kambi ganda dua. Yang ni dia kimpal pada dua permukaan yang dilekapkan tu. Ini adalah double fillet lah. Double fillet. Dan yang ketiga jenis paku. Paku ni macam tu. Kita tak kipas seluruh larian tu. Kita kipas pada hujung-hujung tu. Titik je. Pakai apa? Istilah bahasa Inggeris apa? Apa Bel? Ya tak? You buat T tu ni. Sebelum kimpal T tu. Ada titik sikit je. Hujung ke hujung. Paku. Kimpal paku. Melayunya lah. Melayu paku. Bahasa Inggeris je. Take well. Tap well. Tap well. Baru ingat. Tap welding. Tag bukan TAP TACK. Tag. Tag well tu. Dia cuma dalam keadaan hanya untuk apa? Kimpal sementara je. Temporary je. Temporary sebelum kimpal larian digunakan lah. Ada juga dia buat untuk selama-lamanya mungkin fungsinya untuk bila satu masa satu peringkat nanti dia tak nak buka balik senanglah dia grind situ, grind ke ataupun dia chipping pakai pahat itu, buangkan tab tu maka boleh buka balik sambungan tu lah. Ada yang macam tu kan, kena kekal. Okey, selain itu dia ada juga sambungan kambi ataupun T, jenis sambungan kambi T dan jenis kimpal dia kambi tunggal. Macam apa bentuk kambi tunggal dia? Begini. Sebahagian je. Sebelah je dia buat macam tu. Kemudian ada double fillet. Macam tadi lah. Dia sambung tadi macam yang kita buat sambungan apa? Sambungan penjuru tadi. Kemudian ada serong tunggal. Yang ni ada rongga. Salah satu apa dia? Salah satu kepingan logam tu. Sama yang tegak tu. Dia ada rongga. Bentuk ada bentuk lah. Ada bentuk. Kalau macam ni saya panggil bevel lah. Panggil bevel. Ataupun ada yang panggil apa ni? Nanti kita tengok istilah, ada istilah tu. Kemudian yang ni double. Sedong berganda. Sedong berganda. Double bevel. Seterusnya jenis sambungan kambi T ada jenis kimpal J tunggal. J tunggal ni apa? J apa? Huruf J tu kerana dia punya bentuk groove tu berbentuk J. Single J tu. Itu dipanggil sebagai apa ni single J. Ini kimpal single J. Mana kita kimpal bahagian yang berongga tu untuk diisi dengan logam kimpal. Ataupun ada juga yang double J. You bayangkan double J. Mana kiri kanan tu ada. Bentuk J ada kiri kanan. Next, jenis sambungan lain, sambungan temu. Keping logam tu, di atas ke bawah sama jarak dia, tegak lurus, ada sedikit rongga tu. Kemudian ada V tunggal lah. Ini maksudnya V tunggal. Ini jenis V tunggal. Ada serong pada dua-dua permukaan logam yang nak ditemukan tu. Tapi tak serong ke bawah. Dia bahagian sedikit. Kemudian ada V ganda dua. Ya saya. Saya nak tanya, yang J tunggal, lepas tu persegi V tunggal ni, dia bentuk besi sebelum dikimpal Good, betul. Bagus soalan tu. Ini bentuk besi sebelum kimpal. Yes, ini adalah bentuk kepingan logam yang belum dikimpal lagi. Oh, okey, faham. Maknanya sebelum kita kimpal, kita kena buang permukaan tu, kasih dia serong begitu. Kalau macam V tunggal lah. Begitu juga V ganda kena buang serong begitu. Okey. Jawab soalan tu. Okey. Ada soalan lain silakan. Ada tanya macam mana nak dapatkan V tu? Kalau logam tu pendek tebal 6 mm tebal, pendek 200 mm dia punya panjang dia. Macam mana dapat V tu?
Kita kena potonglah sama ada gunakan apa ni, power tool power hacksaw tu, gaji kuasa, eh, ataupun boleh juga gunakan plasma cutter lah, pemotong plasma tu. Nanti sempat saya tunjukkan gambar macam mana mereka orang buat nak potong serong tu, gunakan plasma cutter. Ada yang gunakan apa ni, plasma apa ni, tenggelam kan, timpal tenggelam tu guna plasma dia ubah suai pun boleh dia potong juga. Okey. Pun boleh juga. Lepas tu potong tu kalau pakai plasma dia okeylah dia ratalah pasal dia panas api kan. Api laju dia potong macam laser lah lebih kurang dia potong rata bukan tu. Tapi kalau guna kimpal guna apa ni gergaji besi sometime dia tak berapa rata kasar sebanyak, maka kita kena kikirlah kena canai permukaan supaya dia licin tak boleh dibiarkan dia bergerigi itu proses dihasilkanlah. Kalau nak tanya saya sebab apa nak buat V tu, sebab tak lain tak bukan sebab nak memperkukuhkan sambungan nak memperkukuhkan sambungan yang dikimpal. Lebih kukuh lah kalau buat V ni, kalau berganda lagilah kukuh kan. Sebab dia menyerap pada semua pembahagian sambungan. Okey, balik semula yang ni, sambungan ganda 2, bentuk dia macam V tapi tengok depan kedua kepingan logam yang depan dia, bucu dia tu. Dia tak tajam, dia ada sedikit pembukaan rata tengah tu, tak jadi arrow kan. So ini bagi sebagai V ganda 2. Kemudian sambungan temu, jadi kepal serong tunggal begini bentuk dia. Salah satu daripada kepingan logam tu dipotong serong. Dan dia tak ada tertinggal sedikit pun pembukaan rata yang serong tu. Habis serong. Mungkin dipotong 45 darjah terus ke bawah. So ini panggil serong tunggal ataupun apa dia panggil single bevel, dan ada juga serong ganda 2. Double bevel. Pada satu logam saja yang dibuat double bevel. Okay. Selain itu untuk sambungan temu juga ada jenis U tunggal. Begini, kedua-dua kepingan logam tu di groovekan, dipotong berbentuk U begitu. Nak tanya saya macam mana nak buat nak hasilkan tu? Ada mesin kena? Ada Kita bukan ada mesin saja, kita ada alat yang juga menggunakan mesin kimpal untuk keruk dia. Dia panggil apa istilah dia gouging. Nanti cuba tengok dalam apa buku-buku ke ataupun dalam internet tu istilah gouging. 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 Pun boleh juga biasa, tapi cuma yang tu khususnya digunakan untuk macam keadaan di mana katalah kita dah kimpal buat sambungan, tiba-tiba kita sambungan ni mungkin yang checker ataupun inspektor tengok sambungan ada something wrong lah, dia buat study ke, dia tengok tak berapa kukuh atau menambah pembetulan perbaikan ke. So takkan nak buang logam kan, kepingan logam tu kalau dah besar panjang besar takkan nak buang, besi mahal kan. Maka dia akan perbaik tu dengan cara dia buka balik, bukan buka lah, dia keruk balik ada yang gunakan mesin lah, mesin canai ke, grinding machine ke, tapi kalau betul melibatkan sambungan yang asal tu nak dibuang, maka dia gunakan kaedah gouging lah. Namun itu gouging ni taklah dia dapatkan buka tu licin dia macam plasma juga cumanya dia cuma buang bahagian yang nak dibuang tu menggunakan elektrod khas. Elektrod dan juga pemegang elektrod khas. Dia ada jenis air gouging, dia ada jenis carbon air. So nanti Yusof tengok apa benda gouging ni. Ni mungkin banyak bagi kita baharulah, dia dah lama lah teknologi ni. So you boleh check ni. So balik pada yang jenis kimpal ni, U tunggal. Ini contoh gambar ilustrasi U tunggal. Kemudian kita ada U ganda 2. W. Ada juga jenis sambungan J tunggal. Macam ni sebelah je disendingkan tu.
Dan juga ada jenis J ganda 2, double J lah. Sambungan kekempalan J. Okey, kemudian kita lihat pada ketiga, kedudukan kekempalan. Ini pun sangat penting sebab apa, inilah yang selalu kita gunakan kita dengar kan dalam masa mengajar, terutama yang mengajar kat sekolah tu kan. Adapun diperhatikan dalam kekempalan tu, orang gunakan apa, kod AWS 1F, 2F, 3F, 4F. Kemudian dia ada 1G, 2G, 3G kan, 4G, 5G ya, 6G kan. Sampai tu je tak ada lain 1F, 4F, 1 hingga 4F, lepas tu 1 hingga 5G, hingga 6G itu je dia, jangan sebut dia 7G, 8G belum lagi orang tak jumpa lagi So, sebenarnya kekempalan ni boleh dilakukan dalam pada semua kedudukan lah Masuk kedudukan apa? Yang kita belajar dulu kedudukan. Ada kedudukan rata, iaitu kedudukan posisi orang mengimpal tu. Itu disebut kedudukan lah. Sama ada kedudukan rata, kedudukan apa ni, apa lagi ada? Ingat tak? Ada 4 kedudukan. 1 rata, kedua apa? Horizontal. Ufuk, Tegak. horizontal lah. Betul tu. Tegak and Yang ketiga? overhead. Overhead. Mendatar Dia kata overhead. Tegak. Tegak, vertikal kan. Lazimnya ada 4 lah kedudukan kan. So lazimnya kedudukan ini kedudukan yang timpalan yang kita ada lah kan. Yang kita boleh gunakan suka pengimpal lah nak buat cara macam mana. Tapi dalam konteks kita biasanya berdasarkan kepada apa ni, arahan kerja lah work instruction kita dan cara amalan umum kedudukan pengimpal ni boleh ditentukan dengan dua piawaian lazimnya iaitu satu British, piawaian British 499. Nanti lepas ni tengok dalam internet cari BS 499 ni. Ataupun boleh gunakan AWS lah. American Welding Society ni ketetapan yang dia buat lah. Bukan standard lah, sebenarnya ketetapan dia buat. So kita boleh rujuk pada ni. Tapi dalam konteks kita ni kita pakai dua-dua Malaysia ni. British standard pakai, AWS pakai okey lah. Tapi AWS ni kalau lebih dominan lah dalam konteks industri teknologi timpalan di rantau ini, AWS ni macam lebih dominan. Bila nak rujuk senang, orang senang faham, senang rujuk lah. Okey, kita lihat yang pertama, kedudukan rata. Kalau tarikh BS 499 dia panggil kedudukan rata, dia sebut bahasa Inggerisnya flat welding lah, flat position, flat position, kedudukan rata. Maknanya logam di bawah, kita kimpal di atas, kedudukan rata, logam di bawah, tegak kat atas. Tapi dalam AWS dia pakai kod 1. Disilakan tu nombor 1 Dan ini contoh ilustrasi gambar dia lah. Begini. Contoh ini kipal tadi apa? Sambungan kembi kan Sambungan kembi. Nak kedudukan rata. Kesendingkan dia sehingga dia betul-betul rata. Pembukaan tu. Macam contoh macam gambar sebelah ni lah. Kita lihat di sisi dia gambarnya sebelah ni. Okey, Afiq dah masuk. Afiq Amizi okey. Okey. Ini gambar sisi dia lah. Ini sisi dia. Anak panah dekat atas tegak. Ini kita punya laptop lah. Laptop kita tegak ke atas sini. Kalau di tiang laptop tu tegak ke atas. So inilah kita larian ke sana lah. Tak sebaliknya. Ini sebagai kedudukan rata lah ilustrasi kita gambarkan AWS 1 ataupun kedudukan rata dalam tarikh British Standard. Kemudian yang berikutnya kedudukan tegak mengufuk. Ini tegak dan mengufuk lah. Rata mengufuk pun dia juga boleh juga dia panggil tu rata mengufuk, tegak mengufuk, lebih kurang lah. Dia punya apa nama, dia punya istilah yang kita guna pakai. Contoh ilustrasi dia begini. Saya ambil contoh sambungan tila kan. Yang you buat latihan dalam asas kimpalan, itu panggil sebagai bukan tegak mengufuk. Tegak mengufuk. Dan untuk AWS dia pakai kod 2. Lazimnya dia horizontal dinamakan kodnya 2 lah.
sama ada 2F ataupun 2G. Kemudian yang ketiga, kedudukan tegak. AWS gunakan kod 3. Ini contohlah. Sama ada dia bottom up ataupun top bottom. Kemudian yang keempat, kedudukan atas. AWS gunakan kod 4. Mana overhead lah. Benda tu kat atas, kimpal kita di bawah. Dia panggil overhead. Tu kedudukan 4 lah. So kalau dalam SKM dalam SKM tahap 3 untuk teknologi kimpalan, apa dia panggil, bukan kimpalan, dia ada ni SMAW, SMAW welding. Kalau SKM tahap 3 sampai 4F ni. 4F. Fillet 4F. So itu yang kita nak buat ni untuk SDN di fakulti ni. InsyaAllah kalau berpeluang nanti you all dapatlah nanti apa ni, penyata anugerah, penyata pencapaian lah. Esok-esok kalau nak dikompilkan, mohon untuk dapatkan SKM tu, boleh gunakan penyata pencapaian tu lah nanti. So kita buat ni masih dalam proses membangunkan bahan dan sebagainya sekarang ni, insyaAllah. Okay. Kemudian yang kelima, dalam ini masalah dalam BT standard dia tak ada satu penyataan dia lah. Penyataan tak ada, dia sampai keluar atas je. Dia dress ni tak ada istilah khas dia pakai. Biasanya untuk kerja pipe lah. Untuk kerja pipe, AWS pakai kod 5, macam 5G dalam ni, 5G. Di mana pipe tu nak sambungkan dua pipe, kita sambungkan dia, cara temu begitu. Kemudian pipe tu dalam keadaan tetap. Dia tak bergerak. Yang bergerak orang. Orang mengimpal gerak daripada atas ke bawah. Dia ulang yang sebelah lagi. Atas ke bawah. Contoh macam gambar sebelah ni. Anak panah tu tunjukkan. Atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Dia pusing begitu. Pipe dalam kedudukan tetap. Kemudian yang keenam, dalam kod AWS, ni pipe tu tetap kemudian dicondongkan sebanyak 45 darjah. 45 darjah macam tu. Itu contohnya. Next, yang keempat kita lihat ni mungkin yang terakhir lah, kita lihat istilah dan ini baru nak masuk istilah dan tanda kimpal lah. Biasanya istilah dan tanda-tanda kimpalan lazimnya sama ada berdasarkan piawaian BT tadi BS 499 ataupun mengikut istilah dan tanda-tanda untuk kimpalan atau tentuan Persatuan Kimpalan Amerika Syarikat lah, American Welding Society. Dia punya kod A241746 khusus untuk kimpalan. Dan juga kita berdasarkan istilah ni dan juga tanda kimpalan lazimnya berdasarkan juga kepada tanda-tanda untuk kimpalan dan ujian tanpa musnah. Non-destructive test lah, NDT. Ada tanda dan simbol yang digunakan. So tiga piawaian ini kita gunakan, dibangunkan, yang dirujuk apabila kita nak gunakan istilah dan tanda-tanda dan kimpalan. Okey, kita pergi yang pertama sini. Okey, yang pertama garis rujukan dan mata anak panah. Biasanya dapat dua jenis tanda asas lah yang digunakan dalam BT Standard 499, iaitu ialah garisan rujukan, yang saya simbolkan tu garisan rujukan dan mata anak panah. Kalau kita lihat yang pertama, garisan rujukan dikata adalah satu garis lurus yang merentangi lukisan dan mempunyai tanda kimpal ataupun sambungan yang terletak di atas atau di bawahnya. Contoh yang gambar bawah ni, ini dipanggil sebagai garis rujukan. Mana nak tulis ni? Saya bulatkan je lah. Ini panggil garis rujukan ni. Yang sebelah ni, ini panggil garis rujukan. Ini panggil garis rujukan. Yang tegak tu, mendatar tu, dipanggil sebagai garis rujukan. Dia kata, garis lurus yang merentangi lukisan dan mempunyai tanda kimpal atau sambungan yang terletak di atas atau di bawahnya. Ini bawah ini tanda kimpal. Yang kada biru ni, ini adalah tanda. Hilangkan balik. Contoh yang sebelah ni. Ini tanda kimpal.
Ini ada masuknya dalam kimpal ni, ada masuk dia. So, garis belakang tu adalah garis rujukan. Sementara mata anak panah digunakan untuk menunjukkan kedudukan sambungan. Kat mana nak buat penyambungan tu. Dia akan tunjuk tepat-tepat kawasan tu. Kawasan penjuru tu ataupun permukaan yang nak dikimpal tu. Anak panah tu tunjukkan itu kawasan yang kita nak kimpal. Jadi senanglah bila ada ni, tak perlu Ultra nak cakap dengan nak cakap dengan welder kan. Ultra dia lukisan je daripada tanda rujukannya. Dia dah tahu dah. Itu sebabnya saya sebut dalam ada apa? Dalam WPS kan. Apa ni? Welding procedure specification tu kan. Salah satunya ada elemen ni. Kemudian pastikan kedudukan tanda kimpal ataupun sambungan di atas ataupun di bawah garisan. Pastikan, cuba pastikan kedudukan tanda kimpal atas sambungan di atas atau di bawah garis rujukan. So tengok yang pertama ni. Tengok pastikan betul. Apa yang dapat itu? Tengok yang pertama ni. Tengok yang pertama, gambar yang pertama. Yang ni gambar yang kedua. Yang ni gambar ketiga. Tengok gambar yang pertama. Apa yang dapat pastikan pada gambar pertama tu? So dia kata ayat pertama saya sebut tu bahawa jika tanda itu tanda sambungan ke ataupun tanda kimpal ke yang digunakan diletakkan di atas garisan rujukan, bermakna kimpal tersebut dilakukan pada sebelah sambungan yang ditunjukkan oleh anak panah. Cuba tengok contoh yang ni. Tengok yang bahagian satu ni. Diperhatikan di sini. Tengok tanda kimpal ni. Diletakkan di bahagian atas garis rujukan. Yang ni. Diletakkan di atas garis rujukan. Maknanya kalau letak di atas, maka jenis sambungan yang simbol jenis sambungan yang ditunjukkan ni mesti dilakukan di bahagian tengok di sini yang merah ni. Seberang dia. Bukan tempat yang anak panah tu tunjukkan. Sorry. Bukan tempat anak panah tu tunjukkan. Bukan di sini. Kalau kita lihat ini, nampak macam patutnya kita bayangkan, ikut ayat yang awal tadi, kita bayangkan dia kat sini kan. Betul tak? Saya ikut dalam gambar tu, baik kat sini sebab dari ayat yang sebelum ni mengatakan bahawa anak panah tu menunjukkan tempat yang dikimpal kan. Tapi kena rujuk balik, simbol tu tak kat mana. Kalau kat atas, bukan di situlah maknanya. Kalau simbol kimpal tu ke atas begini, bukan kat situ, tapi di seberang dia. Di seberang dia. Itu yang pertama. Okey. Kemudian gambar yang kedua, yang kedua, you perhatikan juga, dia tunjuk tempat yang sama juga, kan? Cuma dia anak panah ke bawah dan garis rujukan ke bawah. Dan simbol dia, simbol sambungan kimpal tu ditunjukkan di bahagian atas garis kimpal. Again, sama juga dia kimpal di seberang sana, bukan di tempat yang ditunjukkan tapi di seberang dia. Iaitu di bahagian sebelah sambungan. Okey, soalan tak yang ni? Silakan kalau ada soalan, kemukakan soalan. Respon sila. Ada soalan? Silakan. Setakat ni okey doktor. Tapi saya cuma Okey. nak tahu beza gambar satu dengan gambar dua tu doktor. Nak beza ke? Kenapa gambar satu tu dia segitiga, yang kedua tu dia ada sudut macam tu, macam pizza tu? Okey. Very good, bagus. Soalan yang bagus. Kenapa bentuk dia punya kumai berbeza kan? Satu tu yang nombor dua bentuk segitiga. Kemudian bentuk yang satu tu dia bentuk membulat kan? Okey. So dia ni bergantung kepada kita punya ni. Itu dah perhatikan ni. Sekejap saya labelkan dulu sebelum ni. Ini yang satu kan.
Yang ini yang 2. Memang perhatikan dia berbeza antara kedua-duanya kan. So kalau kita perhatikan, tengok pada simbol sambungan tu sendiri. Tengok simbol sambungan yang pertama. Tengok simbol dia. Perhatikan. Dan simbol sambungan yang kedua. Kan berbeza kan? Betul tak? Berbeza kan? Ternyata berbeza kan? Ini yang membezakan dia. Kalau dia bagi simbol berbeza, maknanya ada tujuan berbeza. Yang ni nanti saya ulas kemudian. Kalau simbol segitiga ni untuk apa? Simbol yang apa ni, yang bentuk lengkung separuh ni untuk apa? Dia ada function dia. Mana dia well, dia tengok, oh yang ni kita nak buat kimpal apa dia, kimpal fillet kan. Oh kalau macam begini sebelah ni kimpal apa ni, groove. Groove jenis apa? Ini jenis apa ni, jenis bevel kan. Ataupun jenis serong jenis serong. Itu maksud dia. Okey, harap jawab soalan tu. Okey. Kemudian kita lihat pula yang bawah ni, yang bahagian yang bawah ni, kimpalan temu tu. Dia tulis, saya nyatakan tu, jika tanda kimpal atau sambungan diletakkan di bawah garisan rujukan. Di bawah garisan rujukan. Kimpal tersebut perlu dilakukan pada belah yang ditunjukkan oleh mata anak panah. Pada bahagian tu lah kena buat. Bukan di sebelah dia, tapi pada bahagian tu. Tempat yang tak panah, itu yang perlu kimpal. Contoh macam gambar bahagian ni, tengok dia buat ni, ini saya cakap, ini ada jenis kimpal temu lah. Ataupun V. V. Jenis V, dia punya groove V ni. Dan anak panah tak ke atas. Sama ada simbol sambungan ni berada di bawah garis rujukan. Bermakna memang kita kena kimpal atas ni. Sama macam dalam gambar bahagian lah. Di bahagian atas tu. Bahagian atas kita kimpal. Okey. Itu yang pertama. Yang berikutnya. Bagi kimpal yang perlu dibuat di kedua-dua belah sambungan, tanda ini diletakkan di kedua-dua belah garisan rujukan. Contoh macam ni lah. Nak buat kembi pada sambungan T ni, kita buat simbol segitiga tu atas dan bawah. Atas dan bawah. Bermakna, orang faham lah. Maknanya di bahagian yang tunjukkan kena kimpal, bahagian seberang dia pun kena kimpal. Begitu je yang bawah ni. Ini jenis kimpal apa ni? Kimpal groove lah. Groove. Di sebelah yang tunjukkan kena kimpal, di seberang pun kena kimpal. Ni kalau kedua-dua bahagian ditandakan macam ni. Berikutnya. Ini nak sebut dia jadi kimpal ni. Apakah jenis kimpal dan jenis sambungan yang nak dipakai? So tanda-tanda ini menunjuk kepada jenis kimpal ataupun sambungan yang digunakan sahaja. Perlu digunakan, ia perlu digunakan jenis sambungan ni berkaitan dengan garis rujukan, mata anak panah, saiz kimpal dan lain-lain perkara yang mungkin perlu. Kita contoh pertama, kembi. Kalau kembi, jadi kembi, biasa simbol dia bentuk segitiga. Ni kembi. Kalau temu persegi, simbol dia macam apa? Dalam matematik dia pakai pi. Dua garisan, atas dia ada lengkuk sikit tu. Itu temu persegi. Kalau temu V tunggal, simbol dia V dan suku bulatan ke atas. Kalau temu V ganda 2, suku bulatan dia ada atas dan juga di bawah. Itu simbol dia. Simbol dia. Dia tunjuk yang saya tunjukkan di sebelah ni, kita lihat kat sini. Ini simbol-simbol dia. Ini kembi, temu persegi, V tunggal, yang ni V ganda 2. Ini pegang simbol ni. Seterusnya, kalau temu U tunggal, dia macam lidah terjelir tu kan. Itu U tunggal. Kalau U temu U ganda 2, 2 lidah. Simetri. Kan? Atas ke bawah. Itu jangan kata, apa orang ni jelir lidah kat aku kan dalam lukisan ni. Tak, itu simbol. Simbol untuk menunjukkan itu jenis temu ganda U ganda 2. Kalau temu serong tunggal macam tadi tu, yang gambar yang saya cerita tadi tu, itu jenis
temu serong tunggal. Maknanya ada satu bahagian logam ni yang dipotong serong. Bevel lah. Ini single bevel. So jadi sambungan dia ataupun jadi kimpal dia bentuk yang ni. Macam kun es krim singgit tu. Kemudian temu serong ganda dua. Kod es krim tu simetri ada dua. Bahagian atas satu, bahagian bawah satu. Kalau temu J tunggal, seperti mana tunjuk tepi ni. Temu J ganda dua pun sama juga. Macam separuh lidah tu. Kalau laluan kedap, dia buat kosong. Laluan kedap dia macam tutup bawah ni, akar tutup. Akar dia ada akar tu dikimpal lagi untuk menutup dia. So dia buat kosong ni O. Kalau kepingan penyokong begini dia buat dua garis selari. Sambungan penyokong ni maknanya kat bawah ni. Kalau perhatikan kat bawah ni, ada kepingan logam lain kan. Sama juga kalau V ni ada kepingan logam lain. Mana nak sokong dia lah, nak sokong bawah tu. Sama ada nak sokong kekal ataupun nak sokong sementara, maka nak kimpal tu kita simbolkan dengan ni lah. Dua garisan selari. Mana kita faham lah itu adalah ada kepingan lain di belakang sambungan tu. Seterusnya kimpal telah siap. Kimpal telah siap. Ada satu je. Ada satu. Dan yang akhir kali kimpal temu penusukan penuh menurut prosedur yang akan disetujui. Simbol dia S terbalik tu. Kimpal temu atas tu lengkung, bawah lengkung. Tempat temu penusukan penuh. Maknanya dikimpal penuh sampai ke akar dia. Ini maksud kimpal lah. Simbol-simbol ni maksud dia, maksud dan penggunaan dia. Apa nanti kita pelajari. Kalau ada dimensi, disebutnya saiz kimpal atau sebarang dimensi berkaitan kimpalan yang dilakukan boleh ditunjukkan di sebelah kiri tanda. Tanda apa? Tanda kimpal lah. Tanda sambungan lah. Kalau ada ukuran satu. Contoh macam ni lah. Contoh satu untuk raja bawah satu. Raja di bawah menunjukkan saiz kimpal kambi yang sama panjang kakinya. A adalah tebal kerongkongan. A adalah tebal kerongkongan. Sebenarnya gambar bahagian sebelah tu. Yang direka dan B adalah panjang kaki. Ketinggian kaki ni lah. Kaki ni hingga ke bahagian hilir kimpal kan yang atas tu. Di petapak kat atas ini sebagai panjang kaki. Ini nanti kalau panjang kaki sini yang mana tunjuk ni. Ni kalau panjang kaki ni petapak ni yang ni B lah. Dengan panjang kaki tapak yang biru ni di sini ke sini sama. So kita pakai simbol dia B per A. Lepas sebelah kanan dia baru ada simbol kimpal. Kalau yang ni simbol kimpal apa ni? Segitiga ni. Kalau segitiga simbol kimpal apa? Dah lupa dah. Kalau segitiga ni rujuk pada gambar ajar sebelah tu tadi tu. Ni. Kambi. Kembi ni. Tengok segitiga tu. So kembi. Kemudian contoh gambar yang dua. Raja di bawah menunjukkan kambi mempunyai panjang kaki yang tidak sama. Dan sekali lagi ia yang dinyatakan di sebelah kiri tanda. Again, mesti letak di sebelah kiri tanda. Di sini gambar ajar bagi bentuk kimpal perlu ditunjukkan. Maksudnya macam tadi yang sebelah yang pertama tu tak ada pun kita lukis garis sendiri kan? Tak ada kan? Ni tak ada pun kita lukis gini. Tak ada kan? Tak ada. Tapi yang ni dia ada. Kita lukis ni. Di sini gambar ajar bagi bentuk kimpal perlu ditunjukkan. Takut keliru. Takut lapar ni kat mana. Itu maksudnya. Letak lukis garisan sending ni. Tunjukkan itu bentuk dia. Kemudian lihat gambar yang ketiga yang bawah tu. Gambar ajar bagi bentuk kimpal boleh dikecualikan jika keadaan sambungan itu sendiri jelas dan menunjukkan saiz kaki. Ni kalau ada maklumat yang terperinci tunjukkan macam dalam gambar ajar ni. So tak perlulah kita lukis bentuk kimpal dekat dekat lukisan tu. Sebagaimana yang tunjukkan dah. Kita perhatikan kat sini.
Dia maklumat dia jelas, dia tambah maklumat ni. Ha? Uh, apa ni, maksudnya panjang kaki, panjang tapak dia tunjukkan dia kan. Jelas. Tak perlulah kita lukis kat sini, tak perlu lukis ni lagi yang sengit ni, tak perlu. Cukup jelas kat sini. Okey. Itu dimensi dan akhir sekali dimensi untuk kimpal temu adalah seperti di bawah, di mana S adalah tebal kimpal yang dikehendaki atau juga dikenal sebagai tebal kerongkongan. Lazimnya ditulis, dilukiskan begini nak panah ni. Simbol sebelah kiri simbol tulis S tu. S tu apa? Kalau tulis 4 maknanya tebal kerongkongan tu 4. Bukan tebal logam tau. Tebal kerongkongan. Iaitu daripada puncak kimpal hingga ke akar dia tu. Itu panggil tebal kerongkongan. Okey. Tengok yang sebelah. Kalau kimpalan terputus, macam gambar ajar kimpal T tu. Dia kimpal sikit 50 mm. Lepas tu ada jarak tu tak kimpal. Lepas tu 50 mm lagi. Lepas tu ada jarak lagi. Lepas tu 50 mm lagi. Macam dalam gambar ajar tu. Dia panggil sebagai kimpalan terputus. Dimensinya boleh ditunjukkan di sebelah kanan tanda kimpal. Sebelah kanan. Sebelah kanan kimpal. Di mana ditulis je dah. 50 dan kurungan 100. Maknanya boleh baca tu faham lah. 50 maknanya kimpal dahulu sepanjang 50. Jarak kimpal 50 mm. Lepas selesai jarak 50 mm, berhenti, kosongkan, tak ada kimpal sepanjang 100 mm. Berikutnya boleh juga 50 dan 100 mm. So faham. Ikut tanda macam simbol yang ditunjukkan dalam gambar ajar belah kanan tu. Yang ni fahamlah. Maknanya 50 yang depan ni yang tak ada kurungan ni adalah jarak kimpal. Sementara 100 mm yang dalam kurungan tu maknanya adalah jarak antara kimpal dengan kimpal yang berikutnya. Itu maksud angka tu. So ada tujuan dia lah. Ada tujuan maksud ini. Kalau dia baca dia faham lah maknanya. Okey. Kalau macam ni, boleh tak kita buat ni yang belah kanan tu okey, kadang saya tulis kurungan 50 kurungan 50 saya tulis lukis sini. Boleh tak saya ubah dia jadi kat tepi sini sebelah kimpal ni bawah ni dia bukan 50 kurungan tapi dia jadi sebagai 50 kurungan lepas tu 100. Boleh tak? Boleh tak? Siapa berjawab? Boleh tak buat macam tu simbol tu? Hello? Hello Doktor. Boleh. Rasanya tak boleh Doktor. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia mesti ada dimensi sebelum kurungan tu. Dia mesti ada nombor sebelum kurungan. Okey, mesti ada nombor sebelum kurungan. Okey. Okey, saya jawab boleh. Kalau ada ni pun boleh juga. Kalau ni maksudnya lain. Maksudnya dalam kurungan tu adalah jarak antara kimpal. Antara satu kimpal dengan kimpal lain. Maknanya 50 maknanya kosong. Awal-awal kosong. Maknanya kat sini tak ada kimpal. Dekat yang warna biru ni yang 50 tak ada kimpal, kosong. Tak ada pula. Sini kosong, tak ada kimpal. Masuk angka ni lah. Kemudian 100 tu maknanya lepas daripada 50, 100 ni sini pun ada kimpal. Ini pun ada. Pun ada kimpal. Lepas tu dia kosong lagi. Dia tak ada kimpal ni, tak ada. Lepas tu boleh kimpal lagi. Maksudnya boleh. Tanda ni boleh pakai. Dan dia maksudnya sama. Faham Cumanya adalah menjadi satu lebih afdal lah kadang-kadang lebih afdal tidak satu kimpal tidak dibiarkan kosong di peringkat awal tu. Di peringkat penghujung ni jangan dibiarkan kosong sebenarnya. Itu sebaik-baiknya lah. Simbol ni boleh pakai tapi di segi aspek kimpalan itu adalah kurang baik. Itu adalah attitude yang kurang baik kalau kita biarkan kosong di macam ni kosong lepas tu berkimpal sebab itu dia boleh mendatangkan kegagalan pada sambungan. Walaupun di segi amalan tadi yang cara penandaan tu boleh dan bermaksud begitu, tapi di segi amalan kita mengimpal, kita tidak digalakkan berbuat demikian.
mesti dia ujung-ujung mesti ada gimpal. Kalau ada kosong, dia adalah petanda kepada kemungkinan berlaku kegagalan sambungan. Seboleh-bolehnya elaklah, elak macam tu. Okey, jelas Okey, next. Bar dan kepingan penyokong. Bar dan kepingan penyokong ni, saya ingat nota bahan ni saya tak nak dan saya nak you baca sendiri, fahamkan sendiri maksudnya tu, simbol-simbol pun ada dah berikan tu, fahamkan maksud tu. Dan nanti you cari dalam internet ke buku mengenai istilah-istilah dan tanda kimpal lah untuk bacaan sendirilah untuk bacaan sendiri tak ada tugasan pun untuk bacaan sendiri, untuk faham sendiri. Okey. Yang ni mengenai kemasan juga boleh baca di dalam ni dalam nota ni juga dalam bahan-bahan yang lain. Ini masuk kimpal keliling simbol perhatikan kalau ada bulatan ni antara penyambungan antara gais rujukan dengan anak panah ada bulatan maknanya kimpal keliling logam. Macam gambar ni. Dia tanda satu tempat je tak fahamlah maknanya di kimpal keliling logam. Dan sambungan yang tidak memerlukan sukan penuh macam kes ni dia buat anak panah kemudian gais rujukan di bawah gais rujukan dibuat simbol jenis sambungan yang ni temu lah temu lepas tu ada huruf tu S tu biasanya angka lah angka angka tu menunjuk pada tebal penusukan ke dalam penusukan. Dalam kes yang pertama atas ni maknanya tusuk sampai bawah, tapi kes yang kedua bawah tusuk sampai tahap ni. Kalau S tu tebal ke 6 tusuk cuma 4 mm je. So S tu buat 24. So maknanya setakat itu saja. Ini maksud nombor-nombor ni lah. Kalau satu nombor belaki satu nombor. Kalau dua nombor kita faham yang tadi tu. Dan tanda-tanda lain seperti itu. Tanda untuk menunjukkan kimpalan-kimpalan yang hanya dilakukan sewaktu menyimpan tempat kerja. Maksudnya apa? Kepingan tu dah siap daripada kilang, kemudian nak pasang pada site pada tapak banner kan. Dah ada bentuk dia. Cuma kita nak sambungan tu dibuat pada tapak banner, bukan buat dekat kilang. So dia mesti ada timbul titik ni. Antara penyambungan anak panah dengan gais rujukan dia titik bulat ni. So faham itu kimpal kat situ, kimpal kat tempat yang tunjukkan tu, mengikut jenis sambungan yang ditetapkan, cuma dia buat dekat site, bukan dekat foundry tu. Maksudnya di tempat kerja lah, tempat kerja nak buat tu. Kemudian tanda lain, tanda untuk menunjukkan kimpalan-kimpalan yang memerlukan ujian tanpa musnah ataupun radiografi. So kat ujung tu ada simbol ni. Radiografi lah kan radiografi ni macam ni. Kalau orang letak dia kata ni simbol exhaust simbol kipas kan. So kat ujung buat simbol ni. Itu maknanya kimpalan ni lepas siap kena uji dia dengan ujian tanpa musnah ataupun radiografi. Okay. That's all untuk hari ni. Okay, ada soalan tak? Cukup lah kot 1 jam 20 minit. Lama-lama bising pula ni. Okay. Ada soalan? Ni okey tu. Okay, alright. So kalau ada soalan, saya akan sharekan nanti video ni dan juga yang record ni dan juga nota tu ni dalam e-learning tu. Tak ada tugasan untuk minggu ini cumanya masing-masing boleh rujuk sendiri pada bacaan selain daripada yang saya kongsikan berkaitan dengan istilah dan tanda kimpal cari dalam tu untuk tambah lagi pengetahuan tu. Cuma diharapkan ambil peluang waktu yang ada 2 jam ni ataupun 1 jam lebih lagi untuk kelas yang ni untuk siapkanlah ataupun untuk selesaikan tugasan alternatif yang saya beri tu walaupun kata 11 bulan hari akhir saya mengharapkan dapat disiapkan awal dan data awal dan diletakkan dalam e-learning tu dalam e-learning untuk penilaian. Okey, itu saja untuk pagi ni kelas SPPE dan SHPE 3212 kimpalan ARKA. InsyaAllah kita ada peluang ada lagi 3 minggu, 6 minggu lagi nak bertemu secara face to face di bengkel. Minggu depan saya akan penjelaskan mengenai latihan amali yang akan dibuatlah. Kalau sempat saya tunjukkan dia punya demo lah sama demo yang saya buat dengan Cik Iskandar ataupun yang saya kutip daripada mana-mana
dalam YouTube lah yang boleh dikongsikan. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.